warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada rakan-rakan di Facebook. Apa khabar semua? Hari ini hari Jumaat, Yaumul Jumu'ah, Mubarak insya-Allah. 31 hari bulan Januari 2020, hari terakhir di dalam Januari. Apa khabar semuanya? Okey. Kita banyakkan selawat ya setiap hari Jumaat digalakkan untuk memperbanyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, untuk hari ini insya-Allah kita akan sambung perkongsian berkenaan dengan Podamis part yang ke-24, part 4. Selamat datang Tuan Zainal Abidin, Tuan Muhammad Zaki Abdullah dan Tuan Syahminan bin Ahmad. Okey, hari ini insya-Allah kita akan sambung perkongsian berkenaan investment fees. Okey, so hari ini kita akan masuk tajuk how to invest. Okay, so semalam kita dah tengok when to invest. Hari ini kita akan sambung perkongsian kita tentang macam mana cara yang terbaik untuk kita buat pelaburan. Okay. Yang pertama, okay, untuk investment, in any investment, sebelum kita buat keputusan melabur, kita perlu objektif kita. Okay, so the first thing sebelum kita membuat keputusan pelaburan adalah kita perlu ada objektif. Okay, so kita melabur tu untuk apa? Setiap orang dia akan ada objektif dia yang sendiri lah. Okay, so different people have different matlamat yang dia ingin capai. So setiap matlamat atau objektif tu dia akan ada vehicle dia sendiri. So dia ada instrument sesuai based on dia objektif. So sebab tu kena clear apakah objektif pelaburan tersebut. So jika pelaburan tersebut contohnya dia ingin A, okay, so A tu ialah satu sebab, maka ada beberapa instrumen sesuai tu dia dapat jenis pelaburan A tu. Okay, jika pelaburannya bertujuan untuk B, okay, objektif dia kita lihat namakan sebagai B, so ada objektif dia yang sesuai. Sebagai contoh, okay, saya sebagai contoh, jika seseorang itu, okay, umurnya 20-an, okay, ataupun awal 20-an, dan dia ingin melabur bagi menyediakan simpanan, okay, RM1 juta ketika dia bersara. Okay, so objektif dia adalah untuk accumulate net worth 1 million by before the retirement, okay, ataupun umur 55 tahun lah, sebagai example. Jadi apakah instrumen yang sesuai untuk dia accumulate that net worth, untuk dia dapatkan RM1 juta? Okay, ataupun mungkin 1 juta bagi orang tak cukup, so dia nak 2 juta. 2 juta, dia ada 2 juta bila retire, maka dia cari investment yang very low risk, yang boleh bilangan 6%, which is boleh dapat RM120,000. Okay, so maka sebulan dia ada expenses yang dia boleh ada ialah RM10,000. Okay, so kenapa dia nak 2 juta? Okay, kalau juta dia jadi RM5,000 lah sebulan. So sebab tu dia nak target, okay, by retirement ni nak ada 1 juta. So lepas tu tak nak kerja dah, ambil dividen je. Okay, so ambil profit ataupun dividen daripada pelaburan yang low risk. So tapi untuk prepare mendapatkan 1 juta tu, instrumen dia lain. Okay, instrumen untuk accumulate net worth 1 juta tu dia tak sama dengan instrumen untuk dapatkan dividen yang konservatif, yang 6%, 7%. Okay, sebab untuk dia accumulate, okay, dia gunakan kaedah compounding, so maka dia perlu instrumen yang sesuai. Bergantung kepada, itulah termasuk tips nombor 2, iaitu dia punya risk appetite dia, ataupun dia punya risk tolerance, ataupun maksudnya kadar kesanggupan mengambil risiko dia. Okay, apakah kesediaan dia menghadapi risiko. So itu penting dalam membeli instrumen, sebab setiap instrumen tu dia akan ada risiko. Okay, tak kisahlah sama ada dia tinggi risiko, berisiko sederhana tu. Okay, selamat datang Tuan Akbar Razali, Tuan Umar Hamid, Tuan Namuddin Yusof dan juga Tuan Zain Muhammad. Selamat datang, petang saya ucapkan. Jadi penting kita menceritakan tentang bagaimana cara untuk invest. So bagaimana cara, yang pertama ialah untuk kita set objektif, yang paling penting, prioritinya apakah yang kita ingin capai. Bagi contoh, saya kata untuk orang yang dah retire, lain dia punya game dia, maka dia nak
objektif dia berbeza. Instrumen yang disesuai untuk dilaburkan berbeza. Okay. Yang kedua adalah untuk orang yang nak bersedia bagi persaraan. So dia memerlukan untuk dia accumulate net worth. Okay. Kurang 1 juta contohnya. Okay. So 1 juta mari retire tu dia akan boleh dapat semula rendah risiko, so return lebih kurang 6%, maka dia ada 5,000 setiap bulan untuk belanjakan. Dan yang kedua ialah jenis risiko yang disanggup diambil, okay, sama ada agresif, moderate ataupun konservatif. Okay, so setiap jenis risiko tu dia ada instrumen yang sesuai lah, yang ataupun tempat yang sesuai untuk dilakukan. Okay, sebab bukan semua orang yang jenis agresif nak capital growth cepat. Okay, ada orang yang macam 50-50 nak selamat sikit tapi risiko yang boleh ditolerate dan peningkatan capital growth dia tidaklah begitu drastic compare dengan agresif. Ataupun orang yang konservatif yang dia tak boleh tengok negatif. Mungkin dia tengok negatif 5 tu bagi dia, dia dah sesak nafas. Okay, so dia macam tak boleh nak accept high risk, tapi dia boleh dapat return yang berkadar dengan risiko. Okay, sebab tu kita faham setiap benda dalam pelaburan ni dia ada risk and reward. Okay, semakin tinggi risiko, semakin tinggi return. Okay. Kalau ada knowledge, maka kita boleh rendahkan risiko dan kita boleh tingkatkan keuntungan. Tapi on a very general basis, risk, the higher the risk, the higher return. So itu on a very general statement lah. Tapi of course dengan knowledge ataupun dengan ilmu, maka kita boleh mengurangkan risiko dan kita boleh mendapat pulangan yang setimpal dengan risiko yang awal, right? Yang terakhir, tips yang how to invest adalah untuk kita menentukan duration. Okay, so once you dah objektif, you dah ada tolerance you, okay, you boleh accept what kind of risk you ambil dan you tentukan time durationnya. Okay, sebagai contoh, orang yang nak accumulate untuk diamond, contohnya umur dia 30 tahun. Okay, so lagi 25 tahun, umur dia akan berlima. So dia nak 5 million. So duration dia untuk dia punya net worth tu ialah 25 tahun. Okay, so by 25 ni kita akan gunakan cash untuk dia mendapatkan net worth minimum 1 million. Okay. So itu ratio orang yang nak prepare for retirement. Berbanding kalau orang yang dah retire, okay, so dia ada 1 million, maka duration dia ialah sebab dia nak dapatkan setahun dividend. So every year dia nak jadi dividend. Capital reserve, capital tu tak nak guna untuk dia dapat punya expenses, tapi dia dibayar setahun. So dia akan target duration 1 year, okay, lepas 1 year dividend invested lagi. Tak ada 7%, okay, dia tahu tahun tu tapi minimum dia cari yang okay. So that's why duration juga berbeza pada jenis objektif anda, right? Ataupun orang yang jenis nak kumpul bagi menyediakan down payment rumah. Okay, so dia ada 5 ke 10 tahun katakan lagi target dia dari first half. Okay, so dia perlukan modal let's say 50,000, okay, ataupun 100,000 rumah yang berharga 500,000, maka dia perlu prepare 10% ialah 50,000. Okay, so gedebak campur dengan legal fee, campur dengan MOT, campur dengan deposit lain-lain apa semua tu, so mungkin dia prepare dalam 70k. Alright, pun kalau lagi mahal rumah tu mungkin 700,000, maka dia perlukan lebih kurang 100,000 lah untuk dia prepare down payment dan sebagainya. Alright, sebab rumah pun perlukan lagi expenses kan, untuk renovate, untuk kitchen cabinet, untuk grills, untuk barang-barang kelengkapan. So dia perlukan duit, down payment tu dilebihkan lah. Right. So boleh juga orang jenis yang macam tu, dia 10 tahun, dia punya risk pun dia tak terlalu tinggi sangat sebab dia nak persediaan untuk beli rumah. Okay, so dia clear dekat situ, maka kita boleh cari instrumen sesuai untuk orang jenis macam tu. Right. So that's why very important 3 aspek ni. Okay, yang pertama ialah objektif, tentukan apakah pelaburan anda. Keduanya ialah risk appetite ataupun kesediaan mengambil risiko. Okay, setiap orang dia berbeza. Right, dan yang ketiga ialah duration.
Dan daripada situ baru kita boleh cari instrumen yang paling sesuai that meets the requirement. Okay, so dekat Malaysia ni ada macam instrumen pelaburan yang sah ada, yang tak sah pun ada. Tapi of course kita nak yang sah. Okay, sah dan patuh syariah. Itu dua benda yang paling penting sah, patuh syariah. Okay, so kita boleh cari ni jenis-jenis investment yang sah dan patuh syariah ni di dalam this security. Okay, kita boleh cari juga melalui businesses kawan-kawan jadi itu dia tak regulated lah. Okay, tapi yang regulated by Social Security cari di dalam dia punya laman web. Okay, semua ada. Kalau kita nak cross check pun investment yang orang offer dekat kita, kita boleh go through di laman web Social Security. Okay, nak check yang blacklisted pun ada dalam semua ada dalam tu. So sepatutnya untuk invest sebagai investor kita bijak lah. Okay, janganlah terkena dengan investment yang sebenarnya ialah scam, bukan investment. Alright, so any question kalau ada, dapat saya jawab. Hari ni lambat sikit sebab baru sampai rumah. Okay, hari ni agak penuh sikit saya punya schedule. Selamat datang Tuan Ehsan Nabil. Tak dengar khabar Tuan Arif Fikri. Apa khabar? Lama juga tak jumpa. Okay, so ada yang buat appointment dengan saya, insyaAllah saya cuba penuhi dengan secepat yang mungkin sebab minta maaf sebab kita masa tu limited. So sehari pun saya tak schedule terlalu banyak appointment. Tapi insyaAllah saya cuba juga bantu saya untuk anda membuat untuk saya berkongsi apakah pelaburan yang sesuai untuk anda dan apakah cara untuk melabur yang betul saya boleh guide. Tapi kita susun schedule lah, sebab minggu ni dah habis, penuh. Minggu depan insyaAllah saya akan reschedule balik yang siapa yang belum ni, tapi dah PM lah. Saya utamakan siapa yang PM dulu lah sebab yang komen-komen kadang-kadang saya terlepas pandang. Siapa yang PM insyaAllah sama ada direct nombor saya ataupun di Facebook saya cuba penuhi. Minta maaf kalau lambat sebab saya satu je, badan ni ada satu je, saya tak berat bagi-bagi. Tapi insyaAllah saya bantu yang termampu usaha saya. Penat tu penat lah. Ni baru sampai rumah dan doakan saya dapat share lebih banyak, dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan, kepada rakan-rakan, dan juga semoga saya punya kesihatan untuk saya teruskan share dan kongsi ilmu yang Allah beri ni. Dan juga saya doakan kepada anda semua supaya Allah lindungi kita daripada wabak yang sedang meludar sekarang ni. Allah pelihara kita dan keluarga kita, serta Allah bukakan pintu rezeki dan keberkatan untuk kita semua insyaAllah. Amin. Sekali lagi sebelum tamat saya ingin berpesan untuk kita memperbanyakkan selawat Jumaat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehingga kita berjumpa lagi. Dan Nabil suara putus-putus suara. Oh, minta maaf. Line tak. Minta maaf suara putus-putus. Kena bersabar lah Ini kadang-kadang macam tu lah. Harapnya bila tengok balik dia dah jadi lancar lah. Review balik, saya akan tinggalkan video ni saya punya wall. Boleh share, please share supaya lebih ramai orang dapat manfaat. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.